Astaghfirullahalazim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi ya karim ya rahman ya rahim ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billah. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. اللهم رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وعلى سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebanyak-banyak sebutan, yakni berzikirlah pada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ahzab ayat 41-42. Al-Ahzab 142. Sadaqallahul Azim. Yang berbahagia dan hormati pengurusi dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan yang berbahagia
Al-Fadhil, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, surau An-Nur fasa 3A, dan yang dikasihi, yang dihormati seluruh para jemaah surau An-Nur fasa 3A khasnya, dan dialu-alukan bersama pada pagi ini di kalangan rakan taulan kita di luar sana, yang jauh, di utara, di selatan air, di barat, di timur, yang bersama-sama dalam kuliah online kita. Dan saya ucap kepada semua, ahlan wa sahlan, marhaban bi musyarakatikum jami'an fi hadhihi as-sa'ah al-mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di saat kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ilmu yang sentiasa pastinya dalam keadaan penuh kerahmatan, keberkatan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah akan limpahkan pada hamba-hambanya yang sentiasa ingin kepada ilmu, rindu kepada ilmu, cintakan ilmu, dan sentiasa usaha untuk mendapat apa cara sekalipun, baik online, secara face to face, pintu surau, dalam kawasan, dalam masjid, dalam surau, di pentas ilmu, di mana-mana sekalipun. Ini merupakan satu di antara faktor utama yang kita kena letak dalam hati kita, kerana ilmu itu berada di mana-mana. Cuma yang pasti, lokasi surau masjid, lokasi yang wajib kita hadir sebagai satu lokasi yang penuh keberkatan, kerana pentas masjid dan surau pasti pentas penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan masjid dan surau ini pentas yang penuh dengan keberkatan. Kita hadir, malaikat pun hadir bersama kita. Kita hadir dengan kerahmatan Allah, rahmat Allah pun sampai kepada kita. Kita hadir untuk dapat rezeki pahala melipat ruah pada mereka yang berada di lokasi surau dan masjid di mana kita berada. Ini satu hakikat. Cuma dalam beberapa situasi, kita kadang-kadang mengadakan online punya ceramah, mungkin zuhur, mungkin asar, mungkin pagi, mungkin duha, mungkin subuh, online. Ini pun satu ruang kita untuk, yang pentinglah kita nak sampai ilmu. Melalui penghayatan ilmu itulah yang utama. Jadi kita ada pilihan yang banyak, cuma pilihan ke surau ke masjid pilihan yang paling utama sekali, kerana hadirkan diri ke masjid surau satu kemestian yang mutlak dalam Islam. Bahkan itulah yang diamanahkan oleh Al Quran kepada kita. Innama ya'muru masajid Allah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang-orang memakmurkan, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa atta az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam surah Taubah, Allah sebut dengan nyata orang-orang yang ya'muru, memakmurkan. Apa dimakmurkan? Apa? Masajid Allah, rumah Allah. Itu kehadiran fizikal, berjamaah subuh, asar, maghrib, isya, zuhur, tiap waktu, dan hadir ilmu di masjid, di surau. Kemestian yang tak boleh kita tolak sama sekali. Dan ini merupakan antara agenda utama kita, dan kita kena letak itu agenda yang paling utama dalam kita nak meraih ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa. Saya tekankan sebab kita tidak juga, kerana mungkin di kalangan kita melihat kemudahan online ini, sehingga dia merasakan tak perlu lagi hadir ke masjid, kan online dah ada. Dan masjid-masjid pun tak kurang juga dengan kuliah maghrib di online kan, di live kan. Banyak masjid, 10 masjid, mungkin 8 buah masjid dan surau mengadakan online. Jadi atas asas itu kata para jemaah setengahnya, oh tak perlu ke masjid lah kita, sebab kita pasang phone saja, pasang iPad saja, pasang komputer, tekan saja live online, sejam setengah, surau mana masjid ikut pilih. Itu satu pandangan tak tepat, kerana online satu cabang daripada cabang penyampaian ilmu. Tetapi kehadiran ke masjid satu kemestian yang disebut dalam hadis yang banyak oleh Nabi, kelebihan dan keberkatannya. Jadi dalam hal ini kita kena ada keseimbangan. Online kita dengar, kita ambil kesempatan untuk bersama, tetapi di saat yang sama juga tak tinggalkan rumah Allah dengan tapak kaki kita. Kita berganjak daripada rumah ke masjid. Kerana bersabda, man tatahhara min baitihi,
siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian masya, dia berjalan kemudian untuk mengamalkan faridah minal faraid, iaitu kefarduan solat berjemaah. Kata Nabi, tiap langkah dia melangkah, satu langkah pertama Allah hapuskan satu kesalahan, langkah kedua Allah angkat darjah kebaikan baginya, pahala. Jadi mana tuan-tuan, ini satu benda yang kita kena sebut, dan saya pertahankan sebab kita nak masyarakat kita sudah dibina pemikiran online ini segala-galanya menyebabkan mereka tak perlu ke masjid, ke surau. Itu salah. Online satu jalan utama, satu jalan dia jalan banyak untuk sampai ke ilmu. Itu maksud online. Satu jalan pada jalan-jalan untuk ilmu disampaikan, tetapi kehadiran ke masjid tetap menjadi kemestian yang lebih utama untuk kita berjemaah, jama'atan, beramai-ramai. Solat berjemaah, duduk berjemaah, dengar ilmu berjemaah bersama rakan-rakan kita yang lain. Baik, ini antara perkara yang saya kira bukanlah benda baru, tapi saya sebut sebab ini kesempatan saya untuk menukilkan balik. Sebab ada orang bertanya, hari ini Ustaz nampak online dah banyak, kita boleh ke masjid lah kot. Silap. Soalan tu dah silap. Jawapan tegasnya, masjid wajib dihadiri. Kemestiannya tetap untuk kita hadir ke masjid berjemaah dan dengar ceramah. Kan online ni sekadar satu jalan, dia berjalan-jalan untuk ilmu sampaikan secara kemudahan kita guna. Sebab dalam hukum beragama kita, online ini satu benda yang baru. Tak ada zaman Nabi, tak ada zaman-zaman sahabat dulu. Ini adalah proses zaman yang terkini. Live online, live talikas, macam-macam. Ini masuk daripada kerangka agama. Al-hikmatu dhallatul mu'min fa aina wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kerana cabang ilmu ni datang pelbagai cara. Sekarang live online. Ini barang hilang pada kita. Kita kena buatlah. Kita buatlah online. Dengar online, tetapi tetap keutamaan utama ialah tetap masjid dan surau perlu kita datang dan hadir. Jadi antara barang hilang pada kita ambil, dan kita kena proses supaya dia menjadi jambatan kita masyarakat untuk ilmu sampai. Dan lebih utama dengan online ini, bagi saya ilmu memang sampai cara mudah. Mereka yang jahil dapat dengar, insaf hati mereka. Mereka yang kurang agama dengar, insaf jiwa mereka. Mereka yang mungkin banyak dosa dengar, akan insaf jiwa mereka. Ini satu kelebihan. Dari sudut orang yang mungkin kurang daripada sudut agama lah, saya tak kata orang, saya kata saya tuan-tuan ya, kurang ilmu ini, kita dengar saya online, maka kita akan berkata, Allah, aku kenapa tak cari ilmu, kenapa aku tak dengar ceramah di masjid, kenapa tak ke masjid, kenapa aku tak hadir ke surau. Dia mula berfikir, tak langsung dengan kekuatan online ini, dia mula mencari mana pintu masjid, mana pintu surau dia akan hadir, dia akan masuk untuk berjemaah dan berada dalam siri ceramah, kuliah dan sebagainya. Ini satu rezeki. Dia seolahnya online bagi saya satu ruang untuk membuka ruang lebih jauh lagi. Satu ruang untuk membuka medan dakwah lebih jauh lagi melalui online lah. Orang ambil kesedaran beragama, dia akan buka saluran ilmu melalui jalan ke masjid dan surau. Dia dengar pada online, dia akan cari mana rumah Allah, mana masjid untuk dia kembangkan lagi ilmu. Ini satu rezeki dah. Baik. Tuan-tuan sekalian, panjang pula mukadimah saya pada pagi ini setelah tidak bersiaran lebih kurang dalam 2 minggu yang lepas di atas faktor-faktor tertentu. Maka untuk kali ini, terima kasih kepada pengurusan surau An-Nur Fasa 3A, daripada Al-Fadil Tuan Pengurusi, kepada Saudara Zul Imam Surau yang telah membuka ruang kembali untuk bersiaran live online dalam tempoh 40 minit atau lebih kurang 40 minit saja. Moga-moga ada kebaikannya. Dan saya secara peribadi mengalu-alukan rekan taulan semua, walaupun tak ramai pada pagi ini, sekitar 8 orang, tapi insya-Allah akan ditonton oleh ramai yang lain satu hari satu masa akan datang melalui tontonannya. Kita harap mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyumbang, memberi, menginfak kepada surau An-Nur Fas 3A melalui nombor akaun yang tertera di skrin tu, ada nombor akaun Bank Islam. Mudah-mudahan kita dalam menyumbang ini, insya-Allah saya sebut kepada diri saya dan tuan-tuan, ia adalah merupakan satu proses yang paling bijak kita dalam kerangka kita untuk mendapat rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana menyumbang ni tuan-tuan satu jalan penting untuk kita sampai ke pintu syurga Allah dengan penuh keselamatan, kesejahteraan, kemenangan, kejayaan. Itu penting, sangat penting. Betullah sedekah infak ini terutama dalam kerangka untuk kita membantu program dakwah, membantu proses pengurusan surau masjid dari sudut
membayar literai air seumpamanya dan sebagainya lah untuk merancang program dakwah ini. Bayangkan kita bantu, kita tolong. Ini pasti tidak akan mengecewakan kita kerana setiap sen kita sumbang itu akan dikira oleh Allah sebagai amal soleh kita yang akan mencatat jalan-jalan kita ke syurga. Sebab dalam Al-Quran sebut kepada kita surah Sabah 39 Allah sebut kepada kita, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Surah Sabah 39 Allah sebut tentang bagaimana nikmat infak rezeki ini penting pada kita. Sebab nikmat Allah beri ini kita kena salurkan. Dan saya kira satu benda yang kita kena jiwai. Tak boleh sumbang sikit, banyak. Tak boleh sumbang banyak, sikit. Yang penting menyumbang. Dalam kadar kemampuan kita. Ada masa kita mungkin boleh sumbang banyak lebih pada sepatutnya. Sebab kita ada kemampuan lebih. Ada masa tak mampu banyak, kita sikit. Tapi menyumbang itu satu rezeki utama. So Allah sebut dalam Quran, dalam Sabah, Allah kata apa? Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'. Katakan Muhammad, Tuhanku, yakni Allah, yang memperluaskan rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Allah akan perluaskan, yabsut, Allah akan buka pintu rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Dan orang tu hatinya harmoni, jiwanya besar untuk menyumbang, rezeki dia ada, dia berkongsi dengan orang lain, dia boleh bantu orang, bantu seorang masjid, bantu kebaikan untuk dicipta. Kata Tuhan, aku akan lapangkan hidupnya. Yabsutur rizq, aku akan lapang rezeki yang lain padanya. Rezeki keimanan, rezeki umur, usia, berkat, macam-macam. Kerana kata Allah, dia menentukan, wa yaqdirlah, dia Allah tentukan. Sebab nikmat rezeki ni Allah yang punya, bukan kita yang punya. Kita kadang-kadang berniaga nak untung sekali lipat. Modal 1,000 nak untung 2-3,000. Tak dapat kadang-kadang. Rugi ada. So Allah Maha berkuasa. Allah juga boleh jika kita dapat untung lipat kali ganda. Modal 500 tapi untung 2 kali ganda. Itu kenyataan. Sebab Allah yang menentukan. Dia yang menentukan semua itu kerana kemuliaan hati hamba dalam dia beribadat kepada infak tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Sabah 39. Dan siapa yang belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti semula. Fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Takhlif, Allah akan khalf, Allah akan ganti semula. Gantian yang kita tak boleh nak jangkalah. Gantian bentuk hati jiwa kita makin murni, makin tenang, lapang. Itu gantian. Kita menyumbang hati lapang, tenang, tak ada masalah. Penyakit Allah kurangkan, Allah tarik penyakit, Allah tak uji penyakit yang berat. Kalau ada ujian pun, ujian yang sedikit. Allah lapang rezeki anak kita berjaya, tenang hidup, berkeluarga, tenang, bahagia, tak ada masalah. Ini semua tuan-tuan merupakan gantian-gantian Allah beri daripada harta kita sumbang tadi. So Allah tidak pernah kedekut, kata Allah, wa huwa khairur raziqin. Dia adalah Tuhan yang sebaik-baik pemberi rezeki. Cakaplah rezeki banyak mana, Allah pemunya. Rezeki banyak mana, Allah pemunya. Dan dia adalah sebaik pemberi rezeki untuk beri kepada kita. Sikit ke banyak dan seumpamanya, berkat ke tidak. Dan ini merupakan di antara perkara yang penting lah. Dan kita tidak akan pernah kecewa selama mana kita berkeadaan sentiasa menyumbang. Sebab dalam hadis Nabi bersabda, hadis Imam Muslim, Nabi kata apa? Ya bani Adam, anfiq alaik. Daripada Allah sendiri, hadis kursi, Allah kata, wahai anak Adam, belanjalah dalam urusan hidup kamu, urusan belanja, infak berilah. Kerana aku akan belanja kamu, aku infak kepadamu. Mana Allah akan ganti balik. Itu hadis kursi. Allah minta kita belanja, Allah akan belanja balik dengan maksud Allah ganti apa yang telah kita sumbangkan. Jadi saya sebut ini bukan apa, sebab ruang-ruang itu memang ada. Bukan saja soal surah An-Nur pasal 3a, tapi di mana-mana lokasi kita. Cuma dalam kesempatan saya pagi ini, kerana saya bersama surah An-Nur, saya sebutlah untuk saya mengajak diri saya, tuan-tuan, dengan sumbangan infak sedekah kita sikit dan sebanyak itu, insya-Allah jiwa akan tenang, hidup kita lapang, jiwa kita berkati, amal kita berkati, usia kita berkati Allah. Mungkin faktor keluarga kita saling kokoh mengukuh hubungan sama kita, tenang, tak ada musibah, tak ada masalah. Anak kita pun berjaya, tenang, bahagia, tak ada musibah yang berat menimpa. Kita pun hidup keadaan penuh keberkatan, tak ada penyakit yang berat. Macam-macam lah. Ini semua kenyataan kejadian kita wajib imani, yakini. Sebab Allah tidak pernah untuk memudaratkan hambanya atas sebab membelanja harta kerana Allah SWT. Allah ganti balik. Itu kenyataan. Dan terutamanya ialah gantian di pada masyar, syurga menanti kita. Amin. Tuan-tuan, saya kira ini antara prospek utama kita dalam kita berkuliah subuh. Kita nak cuba nak
kita cuba nak angkat. Sebab nilai keimanan kita, tuan-tuan, dia boleh terangkat dengan 3 cara. Saya sebut ini pada Imam Al-Ghazali ada sebut, Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, dia sebut nilai keimanan boleh terangkat dengan 3 cara. Cara yang pertama ialah kita sentiasa istiqamah dalam beramal. Itu nilai keimanan. Akan terangkat baik, terangkat macam mana? Macam jadi makin selesa, makin bahagia, makin sempurna sebab kita istiqamah, kita beramal. Istiqamah dalam beramal. Dan iman kita boleh terangkat tinggi. Yang kedua, kenapa? Kerana kita sentiasa harapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita beramal kerana kita harap rahmat Allah. Kita beramal bukan kerana manusia, kerana Allah Azza wa Jalla. Ikhlas pun ada, kesungguhan ada, keyakinan ada. Kerana Allah. Allah angkat. Yang tiga ialah kerana kita nak kepada rahmat Allah sebenarnya, redha Allah pada masa nanti. Aku buat amal, nak redha Allah. Aku beramal, beribadat, apa aku buat infak sekalipun, nak rahmat Allah. Kita ada hasrat macam tu. 3 faktor ni kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya, ia mengangkat amal kita. Dan ini kita mahu. Dan bila terangkat amal kita dalam faktor tadi, kita akan merasakan hidup ini penuh ketenangan, bukan kesempitan. Hidup penuh dengan kerahmatan, bukan kebobrokan. Hidup penuh dengan kemuliaan, bukan kesengsaraan. Hidup ini penuh dengan kemuliaan hidup, bukan kesengsaraan. Tak ada perasaan yang menyengsarakan, yang mensengsarakan kita. Sebab kita hidup ini, tuan-tuan, mungkin boleh jadi kita ada kesengsaraan, ada kesengsaraannya. Tak maaf nak sebut payahnya, lidah berbelit-belit ni. Sebab faktornya bukan apa? Kerana kita mungkin ada kesilapan dalam kita beragama. Sebab itulah maka sikit sebanyaklah saya nak sebut dalam masa terbatas kita 20 minit lagi ni, yang berbaki ni, secara konsistennya. Antara amalan utama kita, kontak kita beribadat, yang ini saya telah sebut beberapa ataupun dalam kuliah subuh saya berapa lama. Tapi tak apa, kita kadang-kadang kita ulang-ulang balik acap kali untuk kebaikan bersama, tak ada masalah ya. Kerana mengulang bicara tentang ilmu tidak pernah jadikan ilmu itu sebagai ilmu yang mengurangi kebaikan, kemudian tidak ya. Tak macam makanan. Makanan tu kalau makan yang sama hari-hari, kita jemu juga ya, nak muntah baliklah ya. Itu makanan, tapi ilmu ni insya-Allah kata ulang acap kali pun dia tidak akan memuntahkan balik dan tidak akan mengecewa kita. Ilmu dia akan menjadi suatu kehidupan kita makin membekas, makin berbekas di hati. Sebab ilmu sifatnya dia berkembang. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu dia akan yanmu, dia akan berkembang, membiak. Dia tak statik ilmu ni. Ilmu dia akan mengembang, membiak kepada kita untuk kita dapat jalan hidup yang lebih selesa. Keinsafan, kesedaran itu ilmu. Dalam Islam lah ya. Sebab ilmu kita belajar tak pernah kita rasa cuak, tak pernah rasa letih dan penat, insya-Allah. Tak tahulah kalau orang kata saya cukup dah belajar, letih dah penat dah. Dah belajar saya nak berhenti lah, nak rehat boleh 3 tahun, 10 tahun atau berhenti selama-lamanya. Saya tak ada macam tu. Kalau ada macam tu dia something wrong lah, ada tak kena dengan dia. Tak ada orang yang nak letak jawatan daripada belajar ilmu. Sedangkan ilmu ni satu perkara yang kita nak kena pegang dan pikul beban sampai ke mati. Sampai kita alam barzakh. Itu kenyataannya. Baik. Apabila kita ulang balik ilmu yang kita belajar, itu satu kebaikan. Baik. Antara poin yang saya nak sentuh pada pagi ini ialah bagaimana perbahasan tentang zikir ni, tuan-tuan, satu perbahasan yang menarik dalam Islam. Tadi pun saya telah mukadimahkan di awal bicara saya tadi, minit pertama tadi, satu ayat Al-Ahzab, iaitu ayat 41-42. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab 41-42, 2 ayat dalam surah Al-Ahzab 1-2. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah, ingatlah kepada dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya, ingatan yang berterusan. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbih, memuji Allah waktu pagi dan petang. Makna sentiasa paginya, petang sampai ke malam, pagi besok seterusnya. Tak pernah henti dalam soal zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya orang ingat pada Allah ini, Allah akan ingat padanya. Fadhkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152, Allah sebut kepada kita, dan ingatlah kamu kepada aku ingat kepada kamu. Kamu ingatkan aku, kata Allah, aku tak akan lupakan kamu. Syaratnya kamu tak lupakan aku. Pasti Allah tak akan lupakan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Itu semua ayatnya lah. Baik.
Dalam hal ini, ayat yang saya nak sentuh sikit pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, ialah bagaimana kita dalam berzikir ini, dengan sebutan lidah, dengan sebutan hati, dengan ingatan secara minda berfikiran. Arti zikir dalam pelbagai bentuk jenis. Ikut kepada tulisan yang dituliskan oleh Dr. A'ad Al-Qarni dalam kitabnya yang bertajuk Ihfazillah Yahfazka, jaga Allah, Allah jagamu, dirakamkan Dr. Al-Qarni sebagai pengarang kitab. Dr. A'id Abdullah Al-Qarni menyatakan para ulama membahagikan zikir pada 3 bahagian. Zikir ada 3 bahagian. 1, 2, 3. 3. Ini 3 kan? Keempat. Ini 4. Ini 5. 3. Zikir dibagi 3 bahagian. Yang pertama, zikir dengan hati dan lisan. Zikir dengan hati dan lisan sekali. Hati berzikir, lisan berzikir. Ini merupakan tingkatan zikir yang paling tinggi dan utama, di mana kamu berzikir pada Allah dengan hati dan lisanmu sekali. Kamu bertasbih dengan lisanmu, dan kamu juga memikirkan makna tasbih tersebut. Kita bertasbih Subhanallahil Azim. Lidah bercakap, hati berbicara. Lidah bercakap Subhanallahil Azim, hati berbicara Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Jadi kedua-duanya bertindak serentak. Ini zikir yang paling utama. Lidah berbicara, hati bercakap. Lidah bersuara, hati berkata-kata dalamannya, dengan ingatan yang cukup mendalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lidah sebut Allah Akbar, hati bercakap Allah memang Maha Agung, Maha Besar, Maha Esa, Maha Satu, tidak ada Tuhan yang lain. Allah berkuasa penuh. Nampak? Jadi zikir pertama kata Al-Qani ialah zikir dengan hati dan lisan. Ini peringkat paling utama sekali dan paling tinggi, yang paling kemuncak bagi seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir yang kedua ialah, bagi kedua, zikir kedua adalah zikir pada Allah dengan hati tanpa lisan. Zikir yang kedua ialah zikir dengan hati tanpa lisan. Maksudnya suara tidak berbunyi tapi hati berbicara. Ada juga manusia yang berzikir kepada Allah dengan hatinya sahaja, tetapi dia tak sama sekali bergerakkan lisannya. Ini tingkat zikir yang kedua. Masya Allah, orang tak lalai, tak lupa, sebab hati bercakap Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mulut tak berbunyi, hati berbicara. Ingatan mulut tak pernah putus. Ini tingkatan kedua, yang juga merupakan kebaikan bagi seorang insan yang ingat pada Allah Azza wa Jalla. Lidah tak berbunyi, tapi hatinya ada degupannya dalam menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin dalam 1-2 keadaan, kalau kita katalah di masjid di surau, dalam suasana berjemaah beramai-ramai, kita mungkin tak nak ganggu orang sebelah. Dan itu pun faktor yang kita kena jagai. Dalam sunnahnya macam itulah, tak ganggu orang sebelah kita. Zikir dalam hati kita. Nampak macam tak zikir, tapi kita dengan Allah. Allah tahu. Bibir tak bersuara, tapi hati kita bercakap. Alhamdulillah. Berlaku secara tuntas kaitan kita dengan Allah melalui zikir dalam hati. Okey. Allah Maha Kaya, Allah suluh kepada kita. Jangan bimbanglah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma Allah tahu dalaman rahsia hati kita. Bisikan apa Allah tahu. Zikir ke cakap kotor, contohnya. Zikir ke sedang berdusta. Zikir sedang menipu, Allah tahu. InsyaAllah zikir itulah menjadi nadi jantung kita baik. Kemudian ketiga kata Al-Qani ialah zikir pada Allah dengan lisan tanpa hati. Lidahnya berbunyi, tapi hati tak berkata apa-apa. Macam mana ni? Zikir pada Allah dengan lisan. Yang pertama, zikir dengan lisan hati bersama. Kumpulan kedua tadi, yang tu terbaik, afdal, yang paling utama. Yang kedua, zikir dengan hati tanpa lidah. Ini pun orang baik, hati bercakap pada Allah, wal lidah tak bersuara. Yang ketiga ialah zikir pada Allah dengan lisan tanpa hati. Dan ini juga mendapat pahala dari Allah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi bersabda, qala Allah azza wa jalla, ana ma 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Kata Allah dalam kursi, aku akan selalu
bersama hamba-Ku selama dia mengata aku dan bibirnya tidak pernah diam menyebutku. Ada ini boleh kita tengok rumusan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita ialah orang ni pun dapat pahala selagi mana zikirnya ada sebutan bibir. Hati mungkin berkecamuk. Ya, manusia kan media hati bukan mudah, tuan-tuan, ni bukan mudah. Manusia ni hati bukan, tapi sebutan tu, Masya Allah, Subhanallah, ya, Alhamdulillah, Subhanallah, dia boleh ucapkan 1000 kali, Subhanallah, Alhamdulillah. Tilawah Quran pun berlaku, tapi hati belum tentu bercakap tentang Allah SWT. Orang macam ni pun, selagi mana dia zikirnya, sebutan bibirnya ada Allah Azza wa Jalla, disebut zikir pada Allah Azza wa Jalla, walaupun tak bercakap, pun dianggap orang itu dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, dikata apa? Dikata selagi mana bibir itu ucap nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun hati tak bercakap tentang Allah, itu menunjukkan ingatan masih pada Allah ada. Ingatan pada Allah masih ada. Sebab bibir bercakap Allah Subhanallah. Ada ingatan. Itu sekurang-kurangnya menjadikan dia dalam keadaan dia tak lupa lalai pada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin satu hadis yang boleh kita ambil sebagai peringatan dalam hal ini, orang yang ucap dengan bibir, hati tak berucap, yang mungkin ada kebaikannya dari sudut itulah, ya, walaupun tidaklah sampai tak pertama tadi. Kerana dalam satu hadis Abdullah bin Bishr, Nabi bersabda, riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah pun sebut dalam kitab mereka, dalam hadis mereka, dalam kitab sunan mereka, kitab musnad mereka. Nabi bersabda, Nabi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala. Maksudnya, hendaklah lisan kamu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut lisan kita, lidah kita basah dengan zikir. Mungkin hati tak sampai, kita usahakanlah, tapi peringkat pertama mungkin lidah hanya basah. Nabi kata itu satu kebaikan bagi orang yang lidahnya basah dalam zikrullah, zikir pada Allah. Basah lidah kerana sebut nama Allah Azza wa Jalla, tasbih, tahmid, takbir dan seumpamanya, tilawah dan seumpamanya. Jadi orang macam ni ada nilai baiknya kerana dia sentiasa masih ingat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi cuma tadilah ketiga kelompok ini kelompok yang baik sebenarnya. Yang pertama lagi baik kerana sebut nama Allah dengan hati dan lisannya sekali. Yang kedua, golongan yang baik juga adalah golongan yang sebut nama Allah dengan hati tanpa lisan, mulut tak bersuara tapi hati bercakap. Ketiganya adalah dengan zikir lidah tapi hati tak berbicara. Semuanya adalah orang-orang yang Allah beri pahala dan rahmat, keredaan, keselamatan dan keamanan dengan pahala mencurah-curah. Cuma peringkat pertama lah yang terbaik. So, kita guna pakai kedua anggota kita dengan sempurna. Lisan berbicara, hati berkata-kata dan hati bercakap-cakap tentang Allah, keagungannya baik. Satu perkara yang kita kena ingat juga dalam hal zikir ni ialah, mungkin orang tak apa nak ingat atau kurang faham bahawa antara cabang zikir juga ialah talabul ilmi. Az-zikru an tariqati talabil ilmi. Zikir juga berlaku dengan cara kita tuntut ilmu. Kita hadir ke program ilmu, duduk dalam meja ilmu, berada dalam program ilmu, itu nama zikir juga. Kerana zikir ini suatu amalan merapati Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang datang kepada program ilmu, duduk mendengar ilmu disampaikan, ilmu dikupas, diulas dalam konteks-konteks tertentu lah, tafsir Quran ke hadis macam-macam, itu juga dinamakan zikir. Sebab dia berada dalam satu keluasan namanya ingat pada Allah. Orang datang mengaji, belajar ilmu, dia masih berada dalam ruang zikir pada Allah. Dia dengar syarahan pagi ni tentang hadis Nabi, tentang Nabi dan Qiyamul Lail sebagai contoh. Dibacakan hadis tentang Nabi dan Qiyamul Lail. Nabi bertahajud macam mana, berapa rakaat dan apa Nabi buat dalam tahajudnya. Ikut hadis Aisyah, panjang cerita contohnya. Dia dengar tu, duduk bersama, mengamati cerita tentang hadis Nabi dan Nabi tahajud, itu zikir. Sebab dia sedang mendengar sesuatu yang berkait dengan soal agama, ilmu dan keimanan, solat Nabi, tahajud Nabi contohnya. Itu sebagai satu perkara menunjukkan dia sedang berzikir dengan cara dia hadir ke program. Sebab itulah kita, tuan-tuan, puan-puan, jangan abai kewajipan kita dengan hadir ke majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu
bihi tariqan il jannah. Siapa yang berada di jalan ilmu, lorong ilmu, cari ilmu, Allah akan permudah jalan ke syurga. Hari ini kita kena angkat diri kita supaya berada di jalan ilmu. Surau kita ada pengajian, hadir. Ada jemaah, kita datang berjemaah. Surau ada pengajian duha, kita hadir. Ada pengajian maghrib, kita hadir. Sekarang tuan tak boleh kita mensikap mudah-mudah. Aku tak dengar pun tak apa, dah faham. Tak boleh macam tu. Manusia akan dapat faktor kejayaan dalam ilmu jika mereka belajar ilmu. Hanya semata-mata kita dah tunaikan solat di rumah, cukup fardunya, tapi ilmu kita belajar tak cukup lengkap kita punya amalan ibadat Allah. Kerana ilmu itu adalah jalan melengkapkan kehidupan beribadat. Bicara hadisnya, tafsirnya, fiqahnya, tasawufnya, bicara hukum hakam Al-Qurannya, itu semua lengkapkan ibadat kita. Lepas tu ada orang yang langsung tak nak pergi ke seluruh masjid, minta maaf lah. Rumah bukan jauh dari masjid, hanya berapa meter, tak sampai 20 km. 2 km pun dekat dah, 200 meter. Tak nak pergi. Maghrib tak ada, isyak tak ada, subuh tak ada. Kita tak kata tak solat, dia solat. Tapi ini faktor mengurangi kita punya kedudukan kita sebagai hamba Allah yang berilmu dan beramal. Sebab dalam agama, ilmu amal kena sekata sia sekatakan. Kena cantumkan. Tak boleh hanya amal saja, ilmu tak ada. Tak boleh. Dan kita bila ilmu tidak ada, banyak faktor kejahilan. Percayalah. Saya bercakap dengan insafan, bila tak belajar ilmu, banyak faktor kejahilan. Hukum hakamnya, seni-seni daripada sudut ibadat, kita tidak akan dapat sesuatu yang baik. Di depan amalan kita kalau kita ada ilmu. Dan ilmu wajib kita pelajari. Kerana ilmu akan membetulkan mana yang kurang. Ilmu akan membetulkan apa yang salah. Bab ibadat sebagai contoh. Kerana ilmu kiamat, ilmu akhirat, ilmu fadail, ilmu tentang solat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang hukum hakam agama, ilmu tentang ibadah haji, ilmu tentang umrah. Macam-macam ilmu. Ilmu tafsir tentang hadis Nabi SAW, tentang hadis Nabi SAW. Bila kata nak cerita pada pagi ni semua ilmu ni tak cukup masa. Tapi kita kena ada kekuatan. Sebab tu saya nak tekankan, tolonglah masyarakat kita, cinta ilmu ni kena ada ketebalannya dalam hati. Hadirlah. Dan beban untuk ilmu tidak bebankan langsung pada kita. 1 jam kuliah maghrib bukan bebanan sampai kita mati hati, sampai kita letih, penat, tidak sebenarnya. Bahkan dalam keletihan tu kita dapat keberkatan, dalam terdapat kebaikan kerana kita dengan ilmu. 1 jam 40 minit ceramah kuliah maghrib, kuliah subuh, doa. Jadi jiwa kita kena tebal. Tak boleh kita sombong. Sebab ilmu ni adalah jalan utama kita meraih redha Allah Subhanahu wa taala dan membetulkan amal kita. Untuk amal kita dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tanpa ilmu, kejahilan akan memuncak dan kejahilan itu membahayakan hati nurani kita. Walau kita berprasangka, aku Islam. Islam mesti diwarnai dengan ilmu dan amal yang kokoh pada Allah Azza. Itu hakikat Islam. Baik. Saya sebut ini bukan apa, sebab ini antara situasi yang kita nak kena angkat. Baik. Ringkasnya, dalam masa 5 minit terakhir ini, tuan-tuan sekalian, saya nak baca saja. Tulisan Al-Qani bagi saya menarik sekali, yang kita boleh renung fikir, dan saya akan cuba kupaskan nantilah dalam kuliah datang. Kalau izin Allah ada lagi kuliah akan datang, saya akan kupaskan lebih detail insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukan tu jaminan, bukan janji, tapi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Saya nak sebut kepada kita tuan-tuan, saya akan baca saja. Tolong dengari dengan elok. Kan catatan buku ini menarik daripada Dr. Aid Al-Qarni, seorang pengkaji ilmu, seorang alim yang hebat, seorang yang cukup dikenali sebagai ilmuwan yang terkenal, dan seorang penulis yang cukup terkenal. Pasti ada banyak di sebalik kelebihan beliau kepada kita untuk kita dapat sesuatu pada beliau dan sampai kepada kita ilmu tersebut. Apa dia? Dia kata faedah berzikir. Faedah berzikir. Tadilah sebut nama Allah, tasbih, tahmid, zikir. Masuk baca Quran sekali. Berfaedah berzikir. Para ulama menyebutkan ada 100 faedah zikir. 100 faedah zikir. Di antaranya, tersebut berapa ni? Belah-belah sudahlah. Tak sampai 20 pun insya-Allah saya rasa. Pertama, antara faedah berzikir adalah mengusir syaitan terkutuk. Mengusir syaitan yang terkutuk. Yang kedua, membuat redha Allah kepada kita berpanjangan. Yang ketiga, mensejahterakan kita punya diri kita dan orang lain. Ya, kita orang pun ada kaitan juga. Kita berzikir banyak-banyak, kita sejahtera hati, orang pun sejahtera kerana kita juga ada kaitan. Yang keempat, memperbanyakkan pahala. Yang kelima, menghapuskan kesalahan dosa. Yang keenam, membuat wajah kita berseri-seri, ada cahaya nurnya kerana zikir. Yang ketujuh, melapangkan dada. Yang kelapan, menimbulkan ketenteraman hati antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita tenteram, tak ada masalah dengan Allah pun kita selesai.
hubungan kita dengan Allah pun cantik dan baik. Yang kesembilan, memelihara umur, usia kita, umur Allah berkati. Dari sehari ke sehari, umur Allah berkati. Di tahun ke tahunnya. Kesepuluh, kembali kepada ketaatan paling mulia. Kita boleh sentiasa hidup ketaatan yang baik. Di pada saat ke saat, ketaatan kita makin memuncak. Satu saat ke saat lain, ketaatan kita makin terbaik. Yang seterusnya, yang ke-11, mencegah pelbagai kesalahan dan keburukan seperti mengumpat, adu domba, mengeji, mencela. Orang berzikir ni, sebutan bibirnya tak akan mudah untuk dia umpat, dia mencaci, adu domba, dia tak mudah lah. Sebab zikirnya telah memasuki hati jiwanya, mulutnya akan terjaga. Dia tak mudah adu domba, tak mudah mengumpat, tak mudah mencela, mengeji dan berkata dusta macam-macam. Yang ke-12, mengembalikan hati kepada Tuhannya. Hati makin bersih, makin bersih, makin bersih dan bertaut hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-13, dia dengan zikir ini menyebabkan malaikat sentiasa mengingatinya. Zikir ini menjadikan malaikat ingat kepada kita dan dekat dengan kita. Ya, malaikat sambut untuk zikir kita, tuan-tuan. Yang ke-14, 14 ke? Memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amal soleh, bertambah-tambah soleh. Yang ke-15 terakhir ialah dengan zikir akan dapat memanjangkan umur kita yang Allah berkati. Umur kita makin diberkati. Amal berarti. Bahkan bukan umur kita, keluarga kita berkati Allah. Jadi banyaklah. Saya sebut dalam 17 itu madai yang berbaki banyak lagi. Kalau kita rangkum semua itu, menampakkan kepada kita bahawa zikir pada Allah ini satu rezeki paling besar. Menyebabkan banyak kebaikan tercapai. Zikir dengan maksud yang lain ialah ucap nama Allah. Kata-kata yang angkat nama Allah. Tasbih, tahmid umpamanya. Dan zikir yang paling afdal ialah zikir-zikir diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zikir yang dia buat-buat, dicipta-cipta, tidak. Zikir yang Nabi ajar. Dalam hadis banyak sekali. Sebagai contoh, kalau kita ambil zikir yang paling utama ialah sebagaimana diajar Nabi kepada kita, seperti mana Nabi sebut kalimah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Contohnya, itu zikir Nabi sebut kepada kita Allah paling suka, iaitu kalimah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Ataupun ucapan yang lain seperti kita dibaca, diajar kepada kita supaya kita sentiasa sebut nama Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahi al-azim. Contoh dalam hadis daripada Muslim, Nabi sebut kepada kita bahawa antara ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi semua ini merupakan benda-benda yang kita kena dekatkan dengan ucapan macam tu, pasti akan kita meraih segala pintu rahmat pada Allah Azza wa Jalla. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, istighfar, astaghfirullahalazim. Dengan Quran dibaca, semua itu ruang-ruang kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan pada pagi ini sampai kepada diri kita semua, dan saya pun dapat sesuatu di sebalik apa yang sampaikan. Moga-moga Allah sentiasa merahmati kita dalam keadaan timbangan amal kita makin banyak, timbangan ilmu kita makin sempurna, timbangan hati kita makin mulia, dan kita berahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bertemu lagi insya-Allah pada minggu akan datang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada semua, kepada pengurusan surah An-Nur fasa 3A. Jumpa lagi insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. InsyaAllah bertemu lagi insyaAllah dalam kesempatan yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.